Okay, so Assalamualaikum, selamat tengah hari. So hari ni kita masuk chapter baru iaitu chapter 6 Chemical Equilibrium. So untuk topik ini dia ada 3 subtopik iaitu Dynamic Equilibrium, 6.2 Equilibrium Constant, 6.3 Le Chatelier Principle. Okay, so dia lebih kepada reaction lah, dan reaction awak tu berkaitan dengan dia boleh forward dan juga dia boleh reverse. Dia boleh daripada reactant jadi produk boleh patah balik jadi reactant. Itu untuk chemical equilibrium, dan nanti kita nak tengok faktor yang mempengaruhi yang akan macam nak cakap, dia akan kacau awak punya equilibrium tu. Ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi awak punya equilibrium tu, which is nanti kita akan tengok pada 6.3. Tapi sekarang hari ni saya akan sampai 6.2 lah supaya kita boleh buat calculation untuk next class. Okay, so ini ada SLT untuk tutorial dan juga lecture. So sepatutnya ni tolak 2 lah, sebenarnya 2 untuk untuk eksperimen sebenarnya. So sebenarnya untuk tutorial kita hanya ada 5 jam saja SLT. Okay, so kita masuk untuk 6.1 Dynamic Equilibrium. So kita nak explainkan terms lah, apa itu reversible, apa itu dynamic equilibrium, apa itu law of mass action, and then kita nak state ciri-ciri karakteristik untuk sistem itu semasa equilibrium, and then kita nak interpretkan curve of concentration reactant dan juga product against time untuk reversible punya reaction. Okay, kita tengok dulu terms, apa itu reversible reaction. So reversible reaction adalah chemical reaction yang occur in both forward and reverse reaction. Maksudnya tadi saya kata reactant boleh jadi produk, dalam masa yang sama produk juga boleh jadi reactant. Okay, contoh adalah proses evaporation. So daripada liquid kita boleh tukar change into vapor, ataupun daripada vapor kita boleh tukar juga balik kepada liquid lah untuk water. So itulah prosesnya evaporation dengan condensation contohnya. Okay, so kita nak tahu dia adalah proses reversible reaction, kita tengok pada arrow ni. Sekiranya arrow dia kita panggil reversible arrow, sekiranya ada patah balik, maksudnya reaction awak tu boleh reversible lah. Dia boleh reactant produk reactant. Okay, kalau dynamic kita nak tengok pula terms dynamic equilibrium. Kita nak tengok dulu terms. Sebelum tu kena fahamkan dulu apa itu terms equilibrium dululah. Okay, so untuk equilibrium, kita achieve equilibrium sekiranya sistem tu dia punya rate forward sama dengan rate reverse. So maksudnya kadar perubahan daripada reactant ke produk adalah sama juga daripada produk ke reactant. Tu kita kata bila kadar dia punya penukaran tu dah sama, maksudnya punya sistem tu dah capai equilibrium lah. Okey. Dan di mana nilai concentration semasa equilibrium tu untuk reactant dengan produk adalah constant. Kadar dia constant. Contoh kalau awak dapat nanti kita akan tengok lebih kepada graf lah, sebenarnya lagi nampak. Okay, contoh reactant awak bila dia akan makin berkurang, ingat reactant akan makin berkurang sampai satu tahap dia akan constant saja. Contoh dia akan capai 0.1 molar. So capai pada 0.1 molar dia terus constant saja. Dia tetap pada 0.1 molar. Tu time tu maksudnya kita dah tahu awak punya sistem dah capai equilibrium, di mana concentration reactant awak constant saja. Tak ada lagi penurunan lagi lah. Sama juga dengan produk. Ingat produk akan makin bertambah. So over the time dia akan makin bertambah. So bertambah sampai satu tahap nilai dia akan constant. Contohnya akan jadilah sini 0.05 molar. So sentiasa 0.05 molar sahaja. Time tu pun kita dah tahu maksudnya dia dah capai equilibrium sebab kadar nilai concentration reactant dengan produk adalah sama lah, constant saja. Okay, dynamic equilibrium pula macam mana? Kalau tadi equilibrium rate forward dengan rate reverse dah sama. Okay, kalau dynamic equilibrium adalah di mana forward dengan reverse masih lagi berlaku. Maksudnya masih lagi berlaku. Kalau part graf ni, yang kat sini lah ni equilibrium. Okay, so yang selepas equilibrium ni kita panggil dia adalah dynamic equilibrium. Sebab kenapa? Proses
return tukar jadi produk, produk tukar jadi return masih lagi berlaku. Sebab tu dia kata masih lagi berlaku walaupun chemical equilibrium telah tercapai. Kita dah capai dah tadi equilibrium. Awak punya return tadi, return awak dengan produk awak dah capai dah equilibrium. Tapi ni, dia masih lagi nampak garis tu masih lagi tegak sampai entah bila lah dia akan berhenti. Itu maksudnya awak punya sistem tu dalam dynamic equilibrium. Sebab walaupun dah capai forward dengan reverse dia dia punya equilibrium dah tercapai iaitu rate forward sama juga dengan reverse, tapi dia punya reaction masih lagi berlaku. Maksudnya kat sini kadar pertukaran reaktan kepada produk dengan produk kepada reaktan berlaku pada kadar yang samalah. Tapi proses tu masih lagi berlaku lah. Ni selepas equilibrium ni kita panggil sebagai dynamic equilibrium. Sebab equilibrium position dah capai, chemical equilibrium dah capai, tapi dia punya reaction masih lagi berlaku. So sila bezakan equilibrium biasa dengan dynamic equilibrium. So bezakan. Kalau dynamic, rate forward dengan rate reverse dah sama, dah capai dah equilibrium, cumanya reaction masih lagi berlaku. Okay, itu terms. Okay, and then terms pula law of mass action adalah atau kita panggil sebagai equilibrium law. Kita nak tengok hubungan antara concentration reactant dengan produk semasa equilibrium. So kena ingat, lepas ni pasal pengiraan pun kita nak tengok relationship between reactant dengan produk. Nilai concentration reactant dengan produk adalah semasa equilibrium. So kalau kita nak tengok dia punya relationship, kita depends pada general equation. So dia punya relationship adalah K sama dengan product over reactant. So product overkan dengan reactant. Di mana K ni kita panggil dia sebagai equilibrium constant. Sebab tu equilibrium bermaksud nilai concentration produk dengan reactant mesti pada equilibrium lah. Bukan semasa initial, bukan semasa belum lagi capai. Tadi kalau ikut graf, masa naik dengan turun tu untuk rate dengan produk bukan yang tengah-tengah ni lah. Bukan, kita nak masa dah capai equilibrium ni. Berapa nilai semasa equilibrium. Okay, kalau terms, so kita boleh tulis equilibrium law in terms of concentration. Kita annotate sebagai KC. C, concentration. So itu macam inilah cara nak tulis expression KC ataupun equilibrium constant untuk concentration product over reactant. Okay, saya tekankan juga cara nak tulis expression sebab hari tu pun kat dalam kuliah kan saya ada bagi contoh soalan, dia bagi reaction and then sila pilihlah expression yang betul untuk awak punya reaction tersebut. Takut soalan boleh keluar macam tu lah, mana tahu. Okay, so kalau perasan product over reactant, dia punya ratio menjadi power untuk setiap concentration. So kalau C, power of C, ratio C. So kalau D pun power of D, dia punya ratio D. Kalau A pun dia punya ratio of A. Ini in terms of concentration. Ingat balik concentration mesti square bracket. Okay, kalau kita tengok pula terms dalam partial pressure, kita guna KP lah, iaitu partial pressure C. Kalau ingat balik 5.1, chapter 5.1, cara nak tulis pressure, partial pressure contoh CO2 kita tulis macam tu. So cara penulisan dia sama jugalah. Pressure, partial pressure C, partial pressure D, partial pressure A, partial pressure B. Tapi dia punya konsepnya sama saja, di mana ratio akan menjadi power dia lah. Partial pressure C, power of C. Tapi so P untuk pressure. Dan ingat balik, pressure khas untuk gas sahaja. Kena guna gas sajalah sebab gas je lah ada pressure. Kalau solid ataupun aqueous solution, mana ada pressure betul. So hanya gas sahaja yang kita boleh buat expression untuk KP. Tu nanti kita akan try buat latihan untuk expression KP dengan KC. Okay, itu law of mass action. So, kita tengok karakteristik sistem kat equilibrium. Dia mesti berlaku pada closed system. Itu ciri yang pertama, mesti berlaku pada closed system. Yang kedua, tadi saya dah tunjukkan properties
awak punya concentration reactant dengan produk mesti remain constant lah. Semasa equilibrium dia dah constant je. Kalau dia capai 1 molar sampai ke sudah 1 molar. Sampai tak tahulah bila sekiranya awak teruskan reaction tu. So sampai ke sudah dia akan jadi 1 molar tu nilai ni constant. Okay, di mana equilibrium tadi juga rate forward mesti sama dengan rate reverse. Okay, ni yang paling penting. Final equilibrium position untuk reactant dengan produk adalah sama, tak kisah kita approach awak punya reaction tu daripada forward ataupun reverse. Okay, ini kita akan tengok dari segi graf lah. Sebenarnya graf lagi nampak lah. Saya tunjuk dulu dalam bentuk gambar rajah sini. Okay, so kalau tengok pada equilibrium, ini nilai yang akan dicapai untuk N2O4 dengan NO2 semasa equilibrium. Maksudnya dari equilibrium tadi rate forward dah sama dengan rate reverse. So nilai concentration ni memang akan sama je lah. So sampai ke sudah mol untuk N2O4 dengan mol untuk NO2 akan sama, constant sahaja sampai bila-bila. Okay, so nak cerita pasal nombor 4 ni, kalau contoh kita start dengan reactant seperti biasa, kita start dengan 0.035 mol untuk N2O4. In the end, awak akan dapat equilibrium nilai mol akan sama juga. Okay, kalau kita start dengan produk pun, nilai mol 0.07 mol N2O, NO2, in the end dia akan capai juga nilai mol dia. Sebab tu dia kata equilibrium position untuk reactant dengan produk adalah sama, tengok sama je walaupun awak start dengan reactant, awak start dengan forward ataupun awak start daripada produk. Tu tidak, dia tak akan ada perubahan pun. Okay, nak lagi jelas kita tengok pada graf. Okay, ni graf concentration reactant dan product against time untuk amonia. So contoh kita tengok table pula graf untuk amonia kalau kita start dengan reactant dulu. So reactant awal ada N2 dengan H2. So H2 dengan N2 yang ada nilai sebab dia reactant kan. Reactant yang semasa initial hanya ada reactant dululah. Produk tak ada lagi. So kalau perasan ingat reactant akan sentiasa berkurang. Awak start dengan yang ada nilai, so benda tu akan berkurang. Okay, tapi dalam masa yang sama at the same time awak punya produk pun akan makin bertambah. Sampai satu masa kita dah capai equilibrium. Garis-garis putus-putus kita kata equilibrium dah achieve. So maksudnya nilai H2 ni akan constant lah. Selepas dah capai equilibrium, nilai ni akan constant. Selepas itu tadi saya bagi tahu dah masuk proses dynamic equilibrium. Sebab walaupun equilibrium tercapai, tapi awak punya reaction masih lagi berlaku sebab nampak garis ni dia tak stop kan. Dia masih lagi berlaku lah sebab garis tu masih lagi tegak je. Okay, nak bagi tahu kat sini, tu yang tadi bagi tahu reactant dengan produk awak punya nilai akan constant setelah capai equilibrium. Okay, nak tengok pada final equilibrium position kalau kita approach daripada reactant ataupun produk. Kita tengok pada graf yang belah kanan pula. Tadi kita start dengan reactant, sekarang kita start dengan produk pula. So produk awak ni untuk NH3 ni dah jadi reactant balik lah pula. Kita start daripada reverse lah, kita start daripada belakang. Di mana punya NH2 ada nilai sebab dia dah menjadi reactant. Yang lain akan jadi produk. So macam biasa reactant, siapa yang ada nilai tu akan makin berkurang lah. Sebab dia jadi reactant dah pula. So dia akan berkurang. Kita start dengan produk tadi. So dia akan makin berkurang dan awak punya H2 dengan N2 akan makin bertambah. Okay, kalau tengok dia punya position equilibrium sama tak dengan graf sebelumnya? Sama. Dia punya palang tu, dia punya kedudukan tu sama. Sebab tu yang tadi nombor 4 dia kata final equilibrium position equilibrium tu akan sama walaupun awak start daripada reactant ataupun produk. Tak kisah kita start daripada forward ke reverse, in the end position untuk awak punya reactant dengan produk akan sama. So perasan dia punya garis adalah sama. Itu yang dimaksudkan untuk ciri yang keempat tadilah. Nak beritahu kat situ. So concentration reactant dengan produk change until equilibrium is reached. Okay, so kalau case yang ni pula graf awak forward dengan reverse bertembung. So maksudnya
nilai reaktan dengan produk adalah samalah. Nilai dia sama. Boleh jadi juga. So sebenarnya nak bagi tahu kat sini juga, graph concentration reaktan dengan produk against time ni dia tidak fix. Ada yang nilai dia maksudnya bertembung, ataupun graf awak mungkinlah reaktan dengan produk tak bertembung, ataupun grafnya ada yang bersilang. Reaktan lebih banyak daripada produk nanti lagi banyak daripada nilai reaktan. So sebenarnya tak fix, dia depends pada punya reaction, depends juga pada nilai concentration, dan depends juga pada kadar kenaikan ratio dia berapalah. Dia tak fix, dia boleh bertembung, boleh bersilang, boleh juga tak bertembung langsung. So depends lah pada awak punya graf tu. Cuma kena pandai interpret lah. Y axis tu adalah concentration, selalunya X axis adalah time. Kena pasti mana reaction, mana reaktan, mana produk. Lepas tu kena pastilah garis putus-putus adalah equilibrium achieve. Saya rasa dekat dalam kuliah hari tu saya ada bagi contoh soalan graf tu. Dia boleh bagi juga contoh soalan, dia bagi graf. Okay, and then dia bagilah banyak gila garis. Dia tanya kat mana T1, T2, T3 ke T4 yang awak nak bagi tahu kat mana, kat time mana equilibrium dah capai. A, B, C. T1, T2 ke T3 ke ataupun T4. So kena pastilah, kena tahulah masa dia start constant tu, semasa itulah equilibrium awak dah tercapai. So kena baca elok-elok, tengoklah dulu elok-elok dia punya graf. Sekarang ni tak ada sketch lah sebab soalan objektif kan, cuma kena pandai baca graf je lah. Okay, so ini secara ayat je. Kalau tadi at the beginning rate forward akan decrease, so concentration reactant akan decrease. Pada masa yang sama reverse akan increase, so produk akan increase juga. Sampai satu tahap, at certain time, concentration reactant dengan produk akan become constant with time. Sebab tu bila sistem dah capai equilibrium, sebabkan rate forward dah sama dengan rate reverse tapi direction do not stop. Ni part ni kita dah sambung untuk dynamic equilibrium. Sebab walaupun dah capai sistem tu dah equilibrium tapi reaction tak berhenti pun. Itu adalah dynamic equilibrium. Okay, kita nak masuk untuk calculation. Calculation untuk 6.2 equilibrium constant part yang pertama dulu. Kita nak define. So sebelum tu ada nak tanya ke pasal 6.1? Boleh saya teruskan? Saya ni laju je. Boleh, madam. Okay. Kalau tak faham, tanya raise your hand, bertanya, tak ada masalah. Kalau nak suruh saya ulang pun tak ada masalah. Okay. So untuk 6.2 kita tengok dulu part pertama untuk define homogeneous dan heterogeneous untuk equilibrium tu apa. And then kita nak tengok cara expression penulisan yang equilibrium constant tadi yang K, KC, cara nak tulis untuk KP untuk homogeneous ataupun heterogeneous punya sistem. Okay, so tadi homogeneous dengan heterogeneous, bezanya hanyalah pada phase awak punya reaktan dengan produk. Kalau awak punya phase untuk reaktan dengan sini baik, kalau awak punya reaktan dengan produk awak dalam phase yang sama, kita panggil dia sebagai homogeneous punya equilibrium. Semua gas, reaktan produk semua gas, tu homogeneous equilibrium. Semua aqueous, so maksudnya semua tu adalah homogeneous equilibrium. Tapi kalau contoh ada part reaktan ataupun produk tiba-tiba semua gas kecuali seorang tu tiba-tiba solid, tu maksudnya kita panggil sebagai heterogeneous equilibrium. Itu je nak bezakan homogeneous dengan heterogeneous. Homo sama phase, heterogeneous different phase, termasuk reaktan dengan produk kesemua sekali. Kita nak tengok juga cara nak tulis. So untuk KC, bila kita nak tulis KC, kita boleh masukkan phase gases dengan aqueous phase. Kalau untuk KP, ingat P untuk pressure khas untuk gas sahaja. So kalau kat sini kita boleh buat conclusion di mana untuk gas, awak boleh tulis KC dan KP. Sekiranya reaktan awak dengan produk awak semua gas, kita boleh buat dua expression. Satu KC, satu KP. Tapi kalau awak punya phase tu hanya adalah aqueous sahaja, awak boleh tulis expression KC sahaja. Sebab ingat KP hanya untuk gas.
So kalau perasan dia minta gas dengan aqueous saja, so maksudnya kat sini kena ingat solid, sekiranya ada solid dan sekiranya ada liquid, not included ya, tidak termasuk. Okay, kenapa? Nanti kejap lagi kita masuklah kenapa. Nak tengok dulu cara nak tulis dulu. Okay, contoh bagi equation, semua aqueous. Semua aqueous maksudnya dia homogeneous. So cara kita nak tulis expression dia, so KC, ingat balik tadi, product over reactant. Sebabkan dia concentration, mesti kena guna square bracket. Saya kena tahu jugalah cara nak tulis ni. Sebabkan objektif. Kena tekankan juga, saya terpaksa tekankan juga cara nak tulis expression KC KP. Sebab ini pengiraan. Awak salah buat expression KC KP, nanti salah kira, nanti salah lah jawapan KC KP awak. Masalah juga tu walaupun dia soalan objektif. Salah terus salah lah jawapan awak. Tak ada bantu. Tu tak best ni lah soalan objektif. Sebab salah jawapan terus salah lah awak punya jawapan tu. Okay, kalau contoh untuk homogeneous pula, semua gas. Okay, semua gas. So kita boleh buat KP sebab semua gas, dia boleh buat KP lah. Which is macam biasa, pressure, ingat product over reactant, product awak NH3 ada power of 2 sebab daripada ratio. Sama juga untuk N2. So kalau awak nak tulis satu power of 1 pun boleh, tak ada masalah. Tak nak letak satu pun tak apa, tak ada masalah. So pressure H2 power of 3. Okay, tadi ingat balik, untuk KC boleh tulis juga, boleh kita tulis untuk gases punya phase juga. So untuk yang case yang ni, reaction ni, kita boleh tulis expression KC juga So KC tapi cumanya tak tulis pressure lah. Nama pun concentration, so jadi NH3 power of 2 over concentration N2 concentration H2 power of 3. So kena tu saya bagi tahu kat sini, sekiranya awak punya phase awak reactant dengan produk semua gas, dia boleh buat dua expression di mana dia boleh buat KC dan juga boleh buat KP. Okay, kalau heterogeneous, dia ada different tiba-tiba, tengok tiba seorang lain daripada yang lain sesat, jadi ni solid. So bila kita nak tulis expression KPKC, ingat balik solid dengan liquid tidak termasuk dalam expression KPKC. So kita abaikan yang solid lah. So produk awak hanya ada ion Fe3+ sahaja dan reactant awak Ag+ dengan Fe2+. Kita abaikan sahaja solid. Sama juga dengan kes ni, calcium carbonate dengan calcium oxide. Sebab dia solid kita boleh abaikan. So bila nak tulis expression KP, so hanya tinggal pressure CO2 sahaja. Ataupun sebabkan dia gas, so dia juga boleh kita tulis dalam expression KC di mana concentration CO2. Macam itu je lah. Dia sebenarnya power of 1 sebab reactant awak tak ada. So reactant awak tak ada, kita boleh tak power of 1. Tapi kalau macam ni tak nak letak power power of 1 pula. Reactant awak tak ada. So kita sebenarnya dia punya tulisan pressure CO2 power over 1. Saya nak kata macam tu. Tapi tak nak tulis over 1 pun tak jadi masalah. Just tulis pressure CO2 sahaja. Okay, so settle untuk expression. Ni nota penting, ingatkan balik lah. So KP hanya untuk gas saja. KP hanya untuk gas saja sebab dia ada pressure. Okay, liquid dengan solid tidak termasuk sebab kita boleh abaikan, dia negligible, dia tidak memberi efek pun pada awak punya equilibrium constant. Kenapa? Sebabkan bila kita tengok different temperature, okay, dia punya density untuk awak punya solid ni, calcium carbonate dengan calcium oxide, walaupun tengok memang kuantiti dia berbeza kiri dan kanan, tapi dia mempunyai density yang sama at any given temperature. Bila macam tu, density dia sama, kita boleh abaikanlah sebab dia tidak memberi efek pada nilai KC ataupun KP. Okay, and then all value of KC dengan KP, ingat balik dia mesti dalam equilibrium. So maksudnya concentration reactant dengan produk awak mesti equilibrium. Sebab K pun nama pun equilibrium constant. Nama pun sekarang tengah cerita pasal equilibrium constant, maksudnya mesti pada equilibrium lah. Okay, KC dan KP adalah constant
sekiranya dan hanya ada perubahan bila kita ubah temperature. So sebenarnya nak bagi tahu pada reaction yang sama, contoh reaction tadi N2 plus H2 jadi NH3 tadi. So ni tadi 3 2. Ni 3. Okay. So kalau contoh awak dapat KC awak 0.1. Contohnya lah kita dapat KC untuk reaction amonia ni 0.1. So dia memang constant lah walaupun kita ubah concentration N2H2, concentration NH3 kita ubah dalam sistem, nilai KC awak tetap sama 0.1. Dia hanya akan ubah sekiranya kita ubah temperature. Ni kita akan masuk dalam 6.3 dah dengan lebih jelas, dengan lebih lanjut berkenaan perubahan yang berlaku sekiranya kita ubah concentration, kita ubah temperature. Itu 6.3. Cuma nak bagi tahulah nilai KC dengan KP adalah constant lah, cuma dia berubah pada temperature saja. Okay, so nilai KC forward adalah reciprocal daripada KC reverse. Okay, contohnya lagi jelas, bagi contoh kita kira KC macam biasalah. So kita kira KC di mana product over reactant seperti biasa, so dapatlah 0.212 contohnya. Okay, tapi dalam soalan dia minta dia nak KC reverse. Maksudnya reaction asal ni kita reverse kan. So kita nak cari KC reverse pula berapa. Kalau KC reverse dia adalah 1 over KC yang forward. So sebenarnya kat sini KC yang reverse, KC reverse kita annotate sebagai K ada apa tu? Macam ada tanda sikit kat atas tu, ada tanda tu sama dengan 1 over KC forward dia sebenarnya. So kita dapat nilai KC forward, kita just 1 over KC forward untuk dapatkan nilai KC reverse. Ni pun soalan bertanya juga. Dia minta, dia dah bagi ke nilai KC forward ke ataupun awak kena kira KC forward, lepas tu dia minta pula KC untuk sekiranya kita reverse kan equation. Okay, ni sekadar nak bagi tahu je nilai KC dengan KP. Kalau contoh KC awak kecil, maksudnya reaktan lagi banyak lah. Kalau KC awak besar, bermaksud produk yang banyak. Itu sekadar makluman saja. Okay, sekarang kita nak buat expression, nak tulis expression dengan lebih lanjut. Okay, sebelum saya teruskan, sekarang ni daripada nombor 1 hingga nombor 5, ada tak homogeneous reaction? Ada tak homogeneous equilibria untuk nombor 1 hingga nombor 5? Faham tak soalan saya? Daripada nombor 1 sampai nombor 5, setiap reaction ni ada tak homogeneous equilibria? Random ya? Tak ada. Tak ada, betul? Dah telik satu-satu? Random ya? L tu apa? L sebelah H2O tu apa? L, liquid. Oh. Ada ke tak ada homogeneous 1 hingga 5? Liquid dengan aqueous. Dah telik satu-satu? Homogeneous. Ada tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Ya, tak ada. Sebab kalau tengok satu-satu, telik satu-satu, awak punya reaktor dengan produk semua mempunyai phase yang berbeza. Setiap reaction ni tiba solid, yang lain gas. Dia tiba solid, yang lain gas. Yang lain aqueous, tiba seorang ni liquid. Maksudnya semua untuk 1 hingga 5 ni adalah dia hanyalah heterogeneous punya equilibria lah, iaitu reaction lah. Okay, so tu kena pasti dululah, nanti tiba soalan tanya ke. Okay, and then so kita kena buatlah expression, equilibrium constant punya expression. So ingat balik solid tidak termasuk, so kita boleh tulis nilai KC seperti biasa. Di pada soalan lah, kalau soalan minta KC, tulislah expression KC. Kalau soalan minta KP, tulislah expression KP. So dalam KC kita buat KC KP lah sekiranya boleh. So kalau kes ni gas, ingat gas kita boleh tulis KC. So N2O
and then concentration H2O power of 2. Macam tu sajalah sebab solid reaktan tidak termasuk. Kalau awak nak kedepankan H2O pun boleh, tak ada masalah, dia tidak memberi apa-apa efek, janji produk. Okay, ni pula KP, cara dia tulis N2O and then pressure untuk H2O power of 2. Macam tu je lah. Okay, kalau untuk nombor 2 pun sama juga, kita abaikan solid. So KC boleh jadi concentration CO power of 2 over concentration CO2, dan KP pun cara yang sama, konsep yang sama, pressure CO power of 2, pressure CO2 over pressure CO2 sebab produk over reactant. Okay, and then nombor 3 pun sama juga, kita boleh abaikan liquid, solid dengan liquid tak termasuk. Lepas tu tengok pula dia hanya ada aqueous saja. Ingat bila aqueous dia boleh buat KC sajalah. So dalam KC hanyalah concentration saja. So CrO7 2 minus overkan dengan produk CrO4 2 minus power of 2 dengan concentration H plus power of 2 juga. Itu nombor 3. Ni saya bagi je lah semua jawapan. So nanti bolehlah try buat soalan tutorial. Saya tak ingat nombor berapa tapi berkenaan dengan tulis expression KC dengan KP. Ni bukan soalan tutorial ya. So nanti sila buatlah soalan tutorial nanti. So ni solid pun sama juga. In the end kita boleh tulis KC, concentration NiCO4 over concentration CO power of 4. Dan juga kita boleh tulis KP sebab yang tinggal adalah gas. So pressure NiCO4 and then over pressure CO power of 4 juga. Sebab yang tinggal tadi pressure je kan, gas kan. So kita boleh buat KC, kita boleh juga buat KP. Okay, yang last macam biasa solid tidak termasuk. So yang tinggal hanyalah aqueous. Aqueous hanya boleh buat KC saja, concentration Cl dengan concentration Ag+. Itulah cara nak tulis expression KP dengan KC. Walaupun soalan objektif awak punya PSPM, tapi pastikan expression tu betul sebab kalau salah, salah kira terus tolak lah, tak ada markah lah macam tu. Okay, so kita pergi 6.2 calculation di mana kita nak tengok relationship between KP dengan KC, di mana kita guna equation ni lah untuk nak tahu. Contoh soalan dia minta KP tapi awak hanya boleh kira KC. So kira dulu KC, lepas tu buatlah dapatkan formula ni untuk kira KP pula. And then kita nak kira KP, KC dan quantities reactant dengan produk semasa equilibrium, kita boleh calculate. Dan kita nak tengok degree dissociation. Dan kalau sempat kita nak tengok, kita nak predict lah direction untuk net reaction by comparing values of reaction equation Q dengan K. Okay, tapi kita tengok satu-satu dulu. So kita nak tengok relationship KC dengan KP. So kenapa kita kena guna formula tadi? Sebab kena ingat KC dengan KP tidak sama ya nilai dia. Kita tak boleh kata KC sama dengan KP. Yelah, dah seorang tu kita guna concentration molarity, seorang lagi kita guna pressure. Mana awak boleh samakan nilai dia? Sebab tu bila tak sama, terpaksalah kita cari macam mana nak dapatkan between them. Contoh awak dapat KP tapi nak cari KC. So kita guna-guna ni lah formula ni. KP sama dengan KC RT power of delta N. Dan kena ingat power of delta N ni untuk temperature dan juga R constant ya. Sebab tu kurungan tu kena tengok. Sebab ramai sebelum-sebelum ni dia ingat power delta N hanya untuk temperature saja. So kena beware delta N ni dua-dua power untuk R dengan P. Okay, so nak tengok apa itu delta N. Macam nak kira delta N. So delta N adalah total mole product C plus D tolak dengan total mole reaction, reactant A plus B. Ni ratio. Sebenarnya nak bagi tahu ratio C tambah D, maksudnya ratio produk, tak hasil tambah ratio produk tolak dengan hasil tambah ratio reactant yang di mana A tambah B. Dapatlah sebenarnya delta
N. So data N tu kita powerkan untuk R dengan T. So R macam biasa, R constant di mana kita guna 0.08206. Kita guna yang R constant yang kosong tu. Sebab kenapa kita guna KP, selalu KP dalam ATM, and then KC ada molarity, mesti ada penggunaan dm cube per mol. Sebab tu kita guna R constant yang 0.08206. And then macam biasa T adalah absolute temperature yang sentiasa mesti dalam Kelvin. Iaitu contoh kita nak tukar kepada 273.15 Kelvin. So memang awak belajar lepas ni temperature semua dalam Kelvin lah. So kena ingat bila kita nak guna formula ini, cara nak dapatkan delta N, cara nak dapatkan R dan juga T itu macam mana. Okay, so kita akan tengok cara contoh, sebagai contoh pengiraan. Okay, bila ingat balik, bila soalan pengiraan baca soalan betul-betul. Okay, lagi-lagi untuk KC dengan KP, awak kena tengok nilai concentration yang diberi dalam soalan untuk reaktan dengan produk, adakah dah equilibrium ke belum. Kalau dah equilibrium, awak boleh kira secara direct, tak ada masalah. Dia bermasalah bila concentration reaktan dengan produk tidak pada equilibrium. Tu masalah sikit lah, dia jalan kerja dia panjang sikit lah. Tu dah masuk C3 dengan C4 di mana itu yang soalan akan ditanya dalam awak punya soalan anti objektif. Sebab soalan objektif ingat dia pada aras 3 dengan 4 ya. So takut nanti soalan macam ni tak ada ingat tanya sangat lah sebab direct kan. Harapnya lah keluar soalan macam ni lah. Okay, tak apa, saya tunjuk je lah satu-satu. Okay, ni kalau baca dia dah bagi tahu concentration HI, concentration H2, concentration I2 adalah sudah dekat equilibrium. So save awak lah kat situ. Maksudnya setiap concentration reaktan dengan produk yang diberi dalam soalan ini dah dekat equilibrium. So kita boleh kira terus nak kira KC. Sebab ingat KC dia punya nilai concentration product over reaktan mesti dalam equilibrium tadi. So benda pertama ingat balik kalau sekiranya pengiraan, keluarkan data yang awak dapat dalam soalan. Baru nampak even though dia adalah objektif, tak salah pun kita keluarkan sebab lagi jelas. Dia masalahnya kita nak jelaskan soalan tu macam mana. Okay, and then awak dapatlah setiap ni pada equilibrium, settle. Kita nak kira KC. So bila kita nak kira KC, buat expression dulu. Ingat buat expression dulu supaya awak tahu dia power of berapa, produk awak yang mana, reaktan awak yang mana, ada power ke tidak. Dah tulis expression KC. And then baru masukkan nilai, tekan calculator, dapatlah KC nilai dia. So ingat KC, KP dia tak wajib lah ada unit lah. Tak ada unit pun tak ada masalah. Janji pandai tekan calculator dan tahu dia punya expression. Okay, ini kita boleh kira secara direct nak kira KC. Sebab equilibrium, dia punya nilai reaktan dengan produk sudah dekat equilibrium. Okay, sekarang terbalik pula. Soalan seterusnya, terbalik pula. Dia dah bagi nilai KC ataupun dalam KC dia bagi nilai KP. Sekarang dia minta partial pressure untuk awak punya produk pula. So dia suruh calculate the partial pressure of N2O4 in the mixture. And then dia bagi partial pressure NO2 sebanyak 0.15. Baca betul-betul, dia dah bagi tahu at equilibrium. So saya telah kat situ. So pressure untuk NO2 ni dah semasa equilibrium. So direct lah, keluarkan dulu nilai ataupun data yang awak dapat daripada soalan. Awak ada KP, awak ada equilibrium, partial pressure untuk NO2 semasa equilibrium. Okay, and then nak cari pressure N2O4. Buat dulu expression. Dah buat expression, masukkan nilai yang awak dah ada, data yang awak ada, and then baru dah boleh dapat pressure N2O4 berapa. And then soalan pun dah bagi tahulah unit partial pressure dia dalam keadaan ATM. Unit dia dalam ATM. So mestilah partial pressure awak dalam ATM. Dia pun dia bagi dalam nilai KP lah. Tapi KP ni sebenarnya tak insist unit. Okay. Ni terbalik pula lah, kita kira pula spesies ataupun pressure dalam awak punya
sistem tu. Tadi kita kira KC ataupun KP. Okay, sekarang ni kita nak tengok degree dissociation. Iaitu dia punya simbol. Macam itulah simbol dia lebih kurang. So dissociation tu apa? Dia adalah reaction di mana daripada bigger molecule is broken down into smaller molecule. Contohnya PCl5 pecah kepada PCl3 dan pecah pula kepada Cl2. Contoh lain, kiranya mesti daripada satu molekul besar kita pecah kepada banyak. Dalam kes ni pun daripada N2O4 pecah kepada 2 NO2. Sebenarnya NO2 plus NO2. Dia pecah kepada 2 molekul. Daripada 1 pecah 2. 1 pecah 2. Itu adalah dissociation di mana bigger molecule into smaller molecule. Okay, masuk degree dissociation pula, fraction di mana ataupun ratio di mana berapa banyak molekul dah dissociate. Okay, tadi kan contoh PCl5 ni, kita nak tahu berapa banyak ataupun sebahagian je, tak semula sebenarnya, tak semua PCl5 yang akan pecah kepada PCl3 dan Cl2 tadi. Hanya sebahagian saja. Yang sebahagian tu lah kita nak tahu berapa supaya kita boleh kira degree dissociation. Sebahagian saja yang terurai kepada PCl3 dengan Cl2. So kita nak carilah sebahagian tu berapa supaya nanti kita boleh kira fraction dia untuk degree dissociation. So kita nak kira degree dissociation, amount yang dissociate maksudnya amount yang change ataupun amount yang berkurang ataupun amount yang terurai tu kita overkan dengan initial amount. Kalau dia minta percentage dissociation, darat je lah dengan 100. Nama pun minta percentage, kita darat je dengan 100. So nak bagi tahu kat situ, sekiranya 100% maksudnya kesemua PCl5 ni memang dah terurai. Semua sekali dah berubah menjadi PCl3 dengan Cl2. Sebab 100%, bila 100% complete dissociation had occur. Itu je lah. Okay, so kita nak tengok satu contoh soalan. Yang ni C3 ataupun C4 lah. Yang di mana awak punya sistem tu baru nak capai equilibrium. Maksudnya dia beri salah satu concentration awak semasa initial. Maksudnya awak nak kira KC, patutnya nilai KC concentration reactant produk awak semua nilai ni mesti semasa equilibrium. Okay, tapi bila baca soalan, kita keluarkan data, awak hanya ada concentration amonia dan awak hanya ada concentration N2. Awak tak ada concentration H2. And then bila baca betul-betul pula, a flask was filled with 0.4 molar of ammonia gas and was allowed to reach. Maksudnya awak baru masukkan 0.4 amonia tu barulah dibenarkan untuk nak capai equilibrium. Bermaksud 0.4 ni adalah concentration NH3 initial. Bukan equilibrium . Kenapa saya kata initial? Sebab dia baru nak dibenarkan untuk capai equilibrium. Baru nak tukar daripada NH3, baru nak tukar kepada N2 dengan H2. So awak tak ada, kita tak ada concentration NH3 semasa equilibrium dan awak tak ada pula concentration H2 semasa equilibrium. So bila baca soalan yang awak punya concentration masih lagi tidak ada concentration semasa equilibrium, ni ada sedikit penambahan, maksudnya ada cara nak cari tu, ada ada cara dia lah. Ni tak tunjuk lah ni. So soalan minta kira KC, KP dengan percentage dissociation untuk NH3 berapa. Okay, baca soalan. So untuk soalan ni maksudnya awak punya concentration reactant awak masih lagi belum capai equilibrium. So sekiranya soalan dia belum capai equilibrium, adalah stepnya di mana yang pertama macam biasa keluarkan, tadi saya keluarkan lah NH3 initial. So tadi N2 tu kalau baca balik, N2 dia kata concentration mixture of gas was analysed at the same temperature and concentration of N2 adalah sebanyak 0.031. Ingat balik masa initial kita hanya ada produk, so kita hanya ada reactant saja. Tapi
bila dia dah bagi N2 ni, bermaksud awak punya N2 ni dah, nilai concentration ni dah capai equilibrium lah. Sebab ingat equilibrium lah, bila equilibrium dah capai, awak punya produk dah terhasil. So nilai concentration N2 ni adalah equilibrium. Okay, tu data yang awak tahu. So awak ada dua data je ni. Ada concentration initial, ada concentration equilibrium untuk N2. Okay, bila kesnya ada initial saja, kita kena guna, bukan kita, awak awak kena guna, kita panggil table ni sebagai ICE table. Memang setiap ni lah, ni untuk reactant, untuk produk, dia punya setiap tu ada kolom dia masing-masing lah. And then kita panggil ICE. I, initial. C, changes. ICE. Kita panggil ICE table. Kita panggil sebagai ICE table lah, table ni. Okay, I, initial. C adalah changes. Berapa perubahan yang berlaku, berapa dissociate yang berlaku, berapa kadar penurunan dia, berapa kadar kenaikan untuk awak punya produk, berapa kadar penurunan untuk awak punya reactant. Nanti kita tengok satu-satu dulu macam mana. Yang last, E adalah untuk semasa equilibrium. Part ni yang kita nak ni sebenarnya. Sebab part equilibrium ni lah, setiap satu ni nanti kita boleh kira KC ataupun KP. Okay, so kita masukkan initial. Kita hanya ada initial, ingat kita hanya ada initial reactant. Reactant saja yang ada nilai lah. Masa ni produk tak ada lagi. So produk kosong-kosong. Okay, semasa changes, kadar perubahan yang berlaku. Ingat reactant dia berkurang. So dia berkurang, negatif. Ingat produk bertambah, sebab tu dia positif. Okay, sebab tu kita tahu reactant berkurang negatif, berkurang sebanyak berapa, produk bertambah sebanyak berapa. Tu yang masa changes ni, bertambah sebanyak berapa, berkurang sebanyak berapa. Okay, and then kenapa 2, kenapa 1, kenapa 3, kita depends pada dia punya ratio. Ratio ni 1, so pun 1x lah. Ratio ni 3, so 3x. Madam nak guna nombor lain, maksudnya simbol lain boleh. Awak nak guna A, awak nak guna B, nak guna E, nak guna apa ke, tak kisah. Tapi sebenarnya kita guna X lah. Tiba nak guna Z boleh, nak guna Y boleh. Simbol dia tak ada masalah. Tapi sebenarnya saya guna X lah. Okay, so masih equilibrium lah. Ya? Kenapa negatif 2x? Negatif tadi sebab berkurang. Oh, okey. Reactant berkurang, produk bertambah. Okey. Kenapa 2? Sebab ratio dia 2. Yang S ni kita tak tahulah kadar dia berapa. X ni kita tahu kadar dia bertambah berapa. Tapi dia tambah tu dalam ratio berapa. 3 kali ganda dia bertambah. 3 kali ganda sebab dia punya ratio 3 kali ganda. Ni 2 kali ganda berkurang sebab ratio dia 2 kali ganda berkurang. Okay, so semasa equilibrium kita boleh tolak je lah. 0.4 tolak 2x. Maksudnya kita tahu nanti in the end kita tahulah dia berkurang sebanyak berapa. So N2 dia bertambah sebanyak X. Untuk H2 dia bertambah sebanyak 3X in the end. Okay, and then soalan dah bagi hint lah kat sini. N2 semasa equilibrium ada sebanyak 0.031. So kita boleh anggap dia adalah nilai X ni lah sebenarnya. Sebab semasa equilibrium N2 dah ada. So N2 adalah nilai 0.031. So 0.1. So kat situ kita boleh kira nilai X. Kita tahu nilai X, bolehlah kira setiap satu concentration untuk reactant berapa, untuk produk berapa. So masukkan nilai X tu. So dapatlah pertama concentration NH3 yang pertama. And then concentration H2 pula semasa equilibrium berapa. Masukkan je lah nilai X tadi. Dah dapat dah nilai concentration semasa equilibrium untuk semua awak punya reactant dengan produk, barulah kita boleh kira KC. Ingat kita boleh kira KC sebab awak hanya ada molarity. Soalan kan minta KC dengan KP kan. Tapi awak hanya boleh kira KC dululah sebab soalan pun awak tengah kira molarity. So kita hanya boleh kira KC sahaja. Macam biasa tulis expression, masukkan nilai. So kira lah macam biasa KC. Tapi soalan minta KP,
Ingat kita tak boleh kira secara direct, kita kena guna formula KP sama dengan KC RT delta N. Okay, kita nak kira delta N pula tadi. Saya patah balik. Ingat balik, delta N adalah total mole product tolak mole reaktan. 3 tambah 1, 4. 4 tolak 2 sebab reaktan awak hanya 2 saja. 2, so akan dapatlah delta N awak sama dengan 2. So kalau negatif, dan dalam kes ni positif lah. So delta N awak sama dengan 2. Sudah tahu dah power of delta N sama dengan 2. So bila masukkan dalam KP sama dengan KCRT tu, so power of tu, ingat temperature kena tukar kepada Kelvin tadi. So R tadi R constant. Tadi KC awak dah kira dah KC. Masukkan, boleh kira KP seperti biasa. And then soalan minta degree of dissociation. So ingat balik, degree dissociation adalah change over initial. Berapa perubahan yang berlaku untuk awak punya reaktan. Di mana daripada table tu awak boleh dapat lah, sebenarnya 2x. Ada berlaku perubahan penurunan sebanyak 2x. 2x itulah yang akan terurai. So initial dia 0.4. Dia minta percentage dissociation. Darab je lah dengan 100%. So dapatlah percentage dissociation macam biasa. Ini contoh soalan yang boleh ditanya dalam awak punya soalan objektif. Sebab objektif awak C3, C4 ya. So bolehlah tengok balik soalan yang saya bagi dekat dalam GC.